awal dia bukan Tuhan dah. Yang kita nafi Tuhan serupa Tuhan kita. Mana tidak ada Tuhan yang serupa dengan Tuhan kita melainkan Allah. Yang wujud sebenar ialah Allah. Yang lain itu wujud tak sebenar. Tadilah adanya Allah tanpa pencipta, adanya makhluk ada pencipta. Jadi kalaulah orang tu mendakwa bahawa itu Tuhan dan ini Tuhan, kena tanya soalan pertama, ni Tuhan ni siapa buat? Kalau kata ada orang buat, itu bukan Tuhan. Dan awak carilah satu zat yang ada, tidak ada orang yang ciptakan, melainkan satu, Allah. Allah sahaja zat yang tidak diciptakan. Sebab tu Allah tu nama Allah, tidak nama makhluk. Lain daripada Allah, orang panggil makhluk. Makhluk ni mana yang dicipta, yang dibuat, itu panggil makhluk. Sebab tu Allah namanya Khaliq, pencipta. Lain pada Allah dia panggil makhluk. Makhluk masih wallah, selain daripada Allah makhluk. Ya, maka kita menafikan seluruhnya apa sahaja yang tergambar, terlintas, tohmahan, dakwaan selain daripada Allah itu berkuasa ataupun sama tara dengan Allah, maka kita menafikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kalimah syahadah rukun Islam lagi tak lengkap. Kalau sekarang saja kita menyaksikan Allah saja, maka hendaklah kita gabungkan penyaksian kita, iaitulah dan bahawasanya Muhammad, Nabi Muhammad Rasulullah ialah pesuruh Allah, utusan Allah, duta yang Allah hantar ke dunia, menjadi perantaraan di antara alam dunia dan alam akhirat. Ialah namanya Muhammad. Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah. Tuan-tuan kita kena faham elok-elok ni la ilaha illallah. Lepas tu kalau kita faham, insya-Allah segala-gala dia menjadi. Lepas tu la ilaha illallah. Kalau kita faham syarah, banyak lagi ulama syarah. La ilaha illallah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. La ilaha illallah, la ibadata illa lillah, tidak ada jenis ibadat melainkan ibadat hanya pada Allah. La ta'ata illa lillah, tidak ada taat melainkan taat hanyalah kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada jenis kebaikan melainkan kebaikan itu hanya daripada Allah, kepada Allah. Itu dia. Ya. Jadi kalau kita duduk situ, tenang boleh. Ni ucap tapi buat lain. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Artinya ibadat, muamalah, hukum hakam, cara hidup mesti kena selari dengan Allah. Tapi kita la ilaha illallah, hukum tu tak tepi. Faham nak kata la ilaha illallah? Mata awak tak faham. Awak ucap la ilaha illallah, awak tahu ucap tapi awak tak faham makna sebalik daripada la ilaha illallah. Ya. Lepas tu ada satu orang Badawi tuan cerita. Satu kumpulan pendakwah, tiba-tiba dia tersadar dah satu pulau. Dia pun jumpalah satu orang tu sesat, dia sembah berhala. Lepas tu pendakwah tanya, awak sembah apa? Oh, dia kata sembah Tuhan. Dialog akhir sekali, dia bertanya, awak sembah apa? Dia kata saya sembah Allah. Dia pun terang-terang sehingga mana orang tu rasa puas hati. Maka dia pun mengucaplah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Maka orang pendakwah ni dia tidur, kawan tu tak tidur. Jadi pelik pula. Dia tanya, pasal apa awak tak tidur? Dia kata, tidakkah Tuhan yang awak cerita Tuhan Allah itu tidak tidur? Maka tak layak aku sebagai hamba Allah, yang mana Tuhan aku tak tidur. Maka aku tidur sedap tanpa aku beribadat kepada Allah. Maka aku gunakan masa aku tak nak tidur, aku nak beribadat kepada Allah. Oh, hebat. Hak kita, hak Islam lama ni, malam, patah malam tidur. Tak malam pun tidur juga. Tengok dalam majlis ilmu, duduk tidur juga. Nak cerita kita orang biasa ni. Kejap-kejap, pantang daripada tidur. Kawan ni baru masuk Islam, tetapi Allah memberi keyakinan kepadanya, kefahaman kepadanya, lebih daripada orang yang mengucap syahadah untuk diri dia. Sehingga orang ni terkejut, dia tak ajar lebih daripada itu. Sehingga dia beribadat kuatnya, maka akhir sekali pendek umur, dia mati dengan la ilaha illallah. Tengok, faham. Orang ni kalau faham, kita sikit ya faham. Tapi kalau jenis hak payah faham ni, tuan-tuan, bagi minum air tawar 10 kontainer tak faham-faham. Payah faham semua. Lepas syarah.
berbuih mulu, habis suara, tak faham juga. Haji ni payah faham. Berat nak. Jadi kita minta jauh daripada payah faham supaya Allah Ta'ala beri pada kita kefahaman. Sebab itu kalau kita faham, duduklah atas dunia di mana saja, insya-Allah. Kita tidak akan ditimpa keluh kesah, gundah di mana, lebih-lebih lagi membawa kepada kekecewaan. Sehingga mana kita membuat satu tindakan yang tidak dimaksud di akal. Ini insya-Allah Allah akan selamat kita. Tapi syarat dengan penuh kefahaman. Jadi kita meyakini tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu sahajalah akhir zaman ini yang kita iktiraf sebagai Rasul. Adapun sebelum daripada ini bukan sebelum daripada kita, maknanya umat Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad ini kita akui Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, syahadah. Yang kedua, iqamus salat. Rukun Islam yang kedua selepas daripada mengucap syahadah ialah mendirikan solat. Sembahyang. Apa makna iqamatus solah? Makna iqamatus solah ialah melakukan sembahyang sempurna segala rukun dan syaratnya dan berkekalan sehingga mati. Itu panggil iqamus solah. Tapi kalau kita sembahyang, rukun tu mungkin sempurnalah, syarat mungkin sempurna, sebab nak jadi sah kena cukup syarat. Mungkin sunat tak apa nak sempurna mana. Maka kita tu wallahualam masuk ke tidak dalam orang yang iqamus salah. Takut masuk orang sembahyang gitu-gitu. Kalau nak kata iqamus salah, orang itu mestilah laksanakan solat sempurna, rukun solat sempurna, syarat solat sempurna, segala sunat-sunat solat, dan berterusan mudawamah, berterusan istimrar, istiqamah sampai dia mati. Barulah termasuk iqamus salat. Jadi kalau tak gitu, maka tak memenuhi lagi kriteria. Cuma yang tu kita minta ampunlah dengan Allah, pasal kita ni lemah. Nak buat macam tu orang Allah Ta'ala pilih. Jadi maknanya iqamus salat, dirikan salat dengan sempurna segala rukunnya, segala syaratnya, segala sunat-sunatnya, dan berkekalan sehingga mati. Dua, yang ketiga, wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Keluar zakat. Kenapa keluar zakat ni? Tujuannya nak membersihkan harta kita. Kalau pakaian kita kotor, kita boleh basuh, bersih. Kereta kita kotor, boleh basuh lagi. Bulldozer, lori kotor, boleh basuh lagi. Kapal terbang, punyalah besar, kotor, boleh basuh lagi. Tapi kalau tanah kotor, basuh macam mana? Tanah. Kita ada tanah ni 1000 hektar. Kita buat projek 1000, 2000, 10,000. Bagaimana kita nak bersihkan tanah tu? Ambil air, jiruh dia, gosok, maka bersihlah tanah. Tanah ni kalau kita taruh air, kita gosok lagi dia kotor. Maka cara bersihnya Allah Ta'ala ajar kepada kita, bukan sahaja tanah, perniagaan kita, binatang ternak kita, segala urusan yang berkaitan dengan harta, iaitulah kita mengeluarkan sebahagian daripada hasil kita itu untuk menyucikan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Tujuannya Allah meredai. Yang kedua, Allah akan menambahkan lagi apa yang kita telah beri itu, berlipat kali ganda, berganda-ganda. Kenapa? Harta kita bersih. Bila mana bersih, sifat bersih ni dia jadi sihat, dia jadi segar. Kalau jenis tanaman, dia jadi subur. Kalau jenis ternakan, dia akan membiak. Kalau jenis bisnes, dia akan bertambah, akan maju. Tapi syaitan pergi jolok, pergi cocok. Dia kata banyak. Berapa untung? 10 bilion. Lepas tu congok 2.5% daripada 10 bilion. Tak salah cerita dah, panggil 20,000 ziki. 20,000 dia tak bilion tu. Congok. Berapa tuan? 20 bilion. Potong 2.5%. Bawahnya ni orang minyak ni mesti bijak-bijak akan ni bawa otomatik. Itu main bilion tu. 2.5%. Tapi dah kena 20 bilion. Allah, banyak. Berjuta kena keluar zakat. Syaitan kata banyak. Pasal apa nak keluar banyak? Kamu tak minta dengan orang.
Untung banyak ni otak kamu. Kamu kalau keluar ni banyak juta ni, kalau kamu guna modal ni, kalau berniaga 10 kali ganda lagi tadi. Marilah rasa sayang. Mula-mula nak keluar juga, kalau sepatut keluar sepenuh, dia keluar separuh. Pasal apa? Tu guna modal. Tak apalah, utun lepas ni kita keluar habis kata dia. Tengok syaitan dia tak. Kalau 10,000, 20,000 tak ada pelik tuan. Yang tu semua orang boleh keluar. Kalau bilion tu kelabu mata. Mula rabung tak nampak. Maka harta tak bersih. Bila mana harta tak bersih, Nabi kata orang ni kalau mati di akhirat nanti, Allah jadikan kalung, jadikan ular harta-hartanya, lalu dikalung di lehernya, dan dia akan sengak sampailah ke bila-bila dalam neraka Jahannam. Harta tak keluar zakat, Allah tukar di akhirat, tukar daripada jadikan rantai tu umpama ular, letak di leher, dan ular tu gigit dia sendiri. Ular tu kata apa? Akulah harta yang kamu tak keluar zakat masa kamu hidup atas muka. Allah, Pak dahsyat tuan. Kala jengking, saya nak sebut tuan, tak nak ke Jahannam, kala jengking sebesar-besar unta. Unta tu besar. Unta Syam, unta Arab punyalah besar. Seekor kala jengking dia ada berapa tuan? Ni belakang ni ada sengak dia 70,000 sengak. Tuan, nak bayang budak kecil kita. Nabi kata seekor jengking dia ada ekor dia ni, sengak dia 70,000 sengak. Satu-satu sengak ada 70 racun. Nak sengak apa? Nak sengak ahli neraka. Tak padang tuan. Sebab tu kalau jenis orang cerdik, orang bijak, ni kecil. Pasal apa? Dengan sebab keluar sikit ni, aku akan senang di akhirat selama-lamanya. Jadi rukun Islam yang ketiga iaitulah ita'uz zakat. Yang keempat puasa Ramadan, puasa Ramadan. Yang kelima iaitu haji di Baitillah bagi mereka yang mampu. Jadi loceng pun sudah berbunyi. Maka kita berhenti setakat itu dahulu. Jadi 1:20 tuan. InsyaAllah panjang umur kita akan bertemu pada kuliah kita pada bulan hadapan, insya-Allah. Kita akan panjangkan lagi syarahannya kepada rukun-rukun iman, dan juga kita akan sedikit kita bincang berkenaan dengan dua rukun lagi rukun Islam itu, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah, paling lemah daripada kelemahan sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita dapat sama-sama kongsi pada tengah hari ini memberi manfaat dunia kita dan juga akhirat kita, insya-Allah. Tuan, kalau siapa yang berkehendak kepada kitab ini, belakang tu Allah lah ada lagi kitab, masih ada lagi tuan di sana, RM RM5 tinggal hak Jawi, hak Rumi habis lah. Saya pun tak ingat itu, dia habis edisi Rumi ni habis. Jadi hak Jawi ni tak boleh Jawi, tak boleh baca Jawi, kena Jawi sekali lagi tuan. Tu dia baru boleh baca Jawi. Dia nak cerita tu itulah kita lah. Jadi hak Jawi slow. Rumi tak apa. Jadi yang tuan kena belajar juga Jawi sikit. Itu bahasa kita. Rumi ni bahasa Romawi. Dia tu bahasa Rumi. Ni lagi Rom. Jadi kita tukar. Jadi dua-dua lah manfaat. Kalau tak ada pun ambil dulu. Tengok belajar lama-lama, insya-Allah. Tak masuk Jawi kedua pun, insya-Allah boleh Jawi ya. Jadi ada baki lagi kat belakang tu dalam beg. Kalau tuan-tuan nak guna, ada kat belakang, insya-Allah. Kita panjang umur, kita akan sambung rukun Islam lagi dua, dan juga rukun iman dan seterusnya, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan